Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Video hari ni Nina nak bahas satu kes lagi yang terjadi dekat luar negara. Kes kali ni tentang remaja perempuan yang dijumpai beku dalam freezer guys. Ada yang kata malam tu dia mabuk tau. End up dia pergi masuk freezer dan tak jumpa jalan keluar dari situ dan mati. Masa orang jumpa dia tu, ya mestilah dah beku kan, dah masuk dalam freezer, dan yang mana rambut dia dalam keadaan kusut masai. Tapi ada juga yang kata kemungkinan ada orang yang berniat tak baik tau terhadap perempuan tadi. So korang kena follow cerita Nina sampai habis kalau korang nak tahu apa yang terjadi dan korang nilai sendiri. So without wasting any time, let's get started. Sebelum Nina continue tentang apa yang jadi, macam biasalah Nina akan perkenalkan dekat korang dulu siapa perempuan ni. Kenneka Jenkins yang lahir pada 27 Mei tahun 1998 di Chicago. Dia membesar dalam sebuah keluarga yang bahagia dan dikatakan dia ni adalah seorang anak yang pandai dan juga seorang yang bertanggungjawab. Kejadian ni terjadi pada 8 September tahun 2017 yang mana dia beritahu dekat mak dia yang dia nak keluar dengan kawan-kawan dia. So pada masa tu dia berusia 19 tahun. Dia beritahulah dekat mak dia yang dia ni nak keluar pergi main bowling dengan kawan-kawan dia. Lepas tu diorang akan pergi tengok wayang pula. Diorang nak enjoy sebabnya Jenkins pada masa tu baru dapat kerja tau dekat sebuah rumah kebajikan. So diorang keluar ni nak celebrate lah. Mak dia pun okey lah dan benarkan Jenkins ni keluar dengan kawan-kawan dia untuk have fun. Lepas tu Jenkins pun dia pinjamlah kereta mak dia dan dia keluar dari rumah around pukul 11 malam. Jenkins dengan 3 orang lagi kawan dia sebenarnya tak jadi nak pergi main bowling dan tengok wayang. Diorang tukar plan tau. So diorang punya plan untuk terus ke sebuah parti yang ada dekat sebuah hotel tingkat 9 di Crown Plaza. Dalam CCTV menunjukkan diorang ni masuk ke dalam hotel tu melalui pintu utama pada pukul 1 pagi. Bila dah sampai dekat parti tu kan, kawan-kawan dia pun buatlah live dekat Snapchat, dekat Facebook menunjukkan suasana diorang dekat pesta tadi. Biasalah diorang mestilah nak tunjukkan yang diorang ni tengah seronok dekat parti kan. Tapi dalam live tu nampak sangat diorang ni macam tak berapa happy dan macam tak berapa nak selesa sikit. Sebabnya ada beberapa orang lelaki dekat dalam parti tu yang mengorak diorang ni dengan cara yang kurang adab sikit. Padahal Jenkins dengan kawan-kawan dia dah tolak dah dengan cara yang baik. Diorang kata dah lah janganlah kecil kita orang kan, kita orang ni nak live, kita orang ni nak have fun. Tapi geng-geng lelaki ni dia buat pekak badak je dan still kacau diorang ni. And then pada pukul 1.30 pagi Jenkins ni dia message lah dekat kak dia dan itulah message yang terakhir dari Jenkins. Sekitar pukul 3 pagi macam tu, Jenkins dengan kawan-kawan dia decide lah untuk tinggalkan parti tadi dan balik ke rumah. Bila dah sampai dekat lobby, dikatakan Jenkins ni dia baru sedar yang dia tertinggal barang dia macam phone dan juga kunci kereta. So dikatakan kawan-kawan Jenkins pun tinggallah Jenkins ni dekat lobby sorang-sorang dan diorang ni pergi ambil barang dekat bilik yang ada parti tu. Tapi ada juga yang mengatakan yang diorang ni tinggal Jenkins dekat lorong tingkat 9 tadi. Dikatakan pada masa tu kawan-kawan dia tinggal dia agak lama juga, around 10 hingga 20 minit juga. Bila kawan-kawan dia sampai dekat tempat diorang tinggal Jenkins tu kan, tapi Jenkins dah tak ada dekat situ. Diorang pun carilah dia dekat sekitar hotel tu kan, tapi diorang tak jumpa dia. Antara pukul 4 pagi hingga ke 4.30 pagi, diorang decide lah nak call mak Jenkins dan nak beritahu yang anak perempuan dia dah hilang. Lagipun diorang nak kepastian sama ada Jenkins ni dah balik rumah ke belum. Kok lah dia balik seorang-seorang dulu kan, tinggal member-member dia. Lepas tu mak dia pun katalah yang Jenkins tak balik lagi kan, dia ada sama-sama dengan korang. And then kawan-kawan Jenkins tu pun drive lah balik ke rumah mak Jenkins dan diorang bawa mak dia dan patah balik ke hotel tadi. So masa on the way nak ke hotel tu, kawan-kawan dia pun beritahu lah apa yang terjadi dan diorang kata yang diorang ni ada minum-minum juga. So mak Jenkins pun katalah yang anak dia ni kalau minum sikit pun memang akan jadi mabuk teruk. Even minum satu teguk pun benda tu akan membuatkan anak dia memang akan lost control. Jadi bila diorang dah sampai dekat hotel ni kan, mak dia pun pergilah dekat receptionist hotel tu dan minta bantuan. Tapi diorang ni tak nak tolong dia tau. Mak dia minta untuk tengok rakaman CCTV. Dia nak tengok lah anak dia ni jalan ke mana. So bolehlah dia cari anak dia. Tapi diorang kata rakaman CCTV tu polis je yang boleh tengok. Pagi tu dalam pukul 7.15 pagi, mak Jenkins pun call lah 911 untuk minta bantuan dan laporkanlah yang anak dia ni hilang. Lepas tu ada seorang polis yang datang dekat situ dan suruh mak Jenkins ni balik rumah untuk berehat dulu. Dia kata maybe kawan-kawan Jenkins ni panik ataupun tipu mak Jenkins lah, kata yang anak dia ni dah hilang ke mana apa semua kan. Entah-entah Jenkins tu mungkin dia pengsan dekat mana-mana bilik yang ada dalam hotel tu. So dia kata mak Jenkins ni baliklah dulu berehat. So tunggulah dalam beberapa jam kemudian kemungkinan Jenkins ni akan balik ke rumah. So mungkin masa tu dia dah bangun, dah sedar kan. Dan pada keesokan harinya Jenkins telah dilaporkan hilang secara rasmi oleh pihak polis dan polis pun mulakan siasatan untuk mencari dia. Polis pun mencarilah Jenkins ni dekat kawasan hotel tapi diorang tak jumpa apa-apa tau. Staff hotel sendiri pun kata yang
macam diorang dah tengok rakaman CCTV tapi diorang tak nampak apa benda yang pelik dekat situ, macam tak ada apa-apa lah. And then malam tu dalam pukul 10 malam macam tu ada seorang pegawai polis ni macam decide lah nak tengok balik rakaman CCTV. Dia rasa maybe staff tadi ada terlepas pandang footage lah yang macam penting lah untuk tahu dekat mana Jenkins. Bila polis tu tengok balik, dia nampak ada dalam satu rakaman ni Jenkins jalan sambil tersadung around pukul 3.20 pagi. Keadaan dia pada masa tu dia memang mabuk gila, dan bila dia jalan je dia asyik tersadung, lepas tu dia langgar dinding. Polis pun hantarlah tim dia untuk trace Jenkins di mana lokasi dia dilihat buat kali terakhir. Jadi lokasi terakhir Jenkins ni dilihat yang mana dia ni berjalan menuju ke arah dapur. Dan dapur ni kalau korang nak tahu masih dalam renovate tau. So dia berjalan masuk ke dalam dapur tu dan dia menuju ke bilik freezer. Kalau korang pernah tengok movie kan, kalau dalam hotel ataupun dalam restoran-restoran besar mesti akan ada satu bilik freezer yang besar tu kan, dekat dia orang punya dapur. So dekat bilik itulah Jenkins ni telah masuk, dan mungkin dia sesat dekat dalam tu, dia tak jumpa jalan keluar. Yelah pada masa tu kan dia tengah mabuk, so dia tak boleh fikir dengan waras. Bila dia masuk pintu tadi tu pun dia pun dah tak ingat dah pintu mana dia masuk. Even masa tu dapur tu masih under renovation dan tak digunakan, tapi freezer tu dia orang hidupkan tau. Sebab dia orang gunakan freezer tadi tu untuk simpan stok makanan tambahan untuk restoran yang baru akan dibuka dekat hotel tu. So even dapur tu masih lagi under renovation, freezer tu tetap dia orang hidupkan dan masih lagi digunakan. Suhu freezer tu pula memang rendah, iaitu serendah 8 darjah Celsius. Jenkins akhirnya telah dijumpai meninggal pada pukul 1 pagi iaitu 10 September tahun 2017 dalam freezer tadi. Dia dijumpai dalam keadaan yang dah beku, rambut dia dah kusut masai dan sebelah kaki dia tu tak pakai kasut, so just pakai sebelah kasut je. So polis pun sahkanlah yang dia ni meninggal secara mengejut dan tak ada unsur-unsur jenayah. Hasil autopsi juga telah menunjukkan yang Jenkins ni meninggal disebabkan hipotermia. Even dekat kaki dia ada luka-luka, tapi diorang telah sahkan yang kaki dia tu luka disebabkan dia tak pakai kasut semasa dia berjalan. Yelah, dia jalan kan tersadung atau tersepak sana sini kan, so that's why lah kaki dia luka. Jadi diorang check memang tak adalah kesan-kesan pergelutan ke ataupun kesan-kesan yang menunjukkan dia defend diri dia, tak ada. Lagi satu, paras alkohol dalam darah dia menunjukkan memang Jenkins memang mabuk pada malam tu. Even polis kata yang Jenkins ni mati mengejut, tapi mak dia percaya macam ada orang dengki dengan anak dia, ada orang buat sesuatu dekat anak dia. Salah satu teori yang mana orang percaya sangat, diorang percaya kawan-kawan Jenkins tu ada kaitan dengan kejadian tadi. Tapi memang tuduhan tu tak valid langsung lah, sebab dalam rakaman CCTV menunjukkan Jenkins ni jalan seorang diri. And then orang pun kecam lah pihak hotel disebabkan diorang ni tak nak bagi kerjasama dengan mak Jenkins, so Jenkins tak dapat diselamatkan. So netizen ni pun bersuara lah minta mak Jenkins ni saman hotel tadi atas tuntutan keluarga. Jadi diorang support mak dia untuk buat saman sivil. Pada tahun 2018 akhirnya family Jenkins telah filekan saman sebanyak $50 juta kepada hotel tadi. So saman tadi tu adalah tentang pihak hotel cuai sebab tak tutup betul kawasan freezer tadi ataupun tak kunci kawasan freezer tu, menyebabkan anak dia tu telah masuk ke dalam tu dan meninggal. So memang benda tu kecoyan pihak hotel lah sebab tak kunci freezer dan menyebabkan orang awam masuk dalam tu dan meninggal. Even dapur tu kena renovate, diorang kena kunci lah pintu freezer tu sebenarnya. Dalam tuntutan tu juga mengatakan yang staff hotel tadi tu cuai dan tak nak bagi mak Jenkins ni ataupun pengawal keselamatan untuk tengok rakaman CCTV. So maksudnya staff hotel tu tak nak bagi kerjasama. Kalau staff tu bagi kerjasama dan tolong mak Jenkins, mungkin Jenkins pada malam tu dapat diselamatkan. Tapi ada juga yang kata maybe disebabkan Jenkins ni daripada keturunan orang yang berkulit hitam, so diorang tak kisah dan macam ambil lewa lah tentang kes ni dan tak nak ambil tahu sangat, sehinggalah menyebabkan Jenkins tu meninggal. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni tentang seorang remaja perempuan yang jalan mabuk-mabuk tak sedar, dia pergi masuk freezer and then dia tak jumpa jalan keluar dan mati dekat dalam tu. Sebab itulah kita dalam Islam memang diharamkanlah untuk minum arak, tapi kepada agama-agama lain diorang dibenarkan lah, tapi untuk kita penganut agama Islam memang diharamkan untuk menyentuh arak. Sebabnya minum arak ni je dah macam-macam possibility dah akan terjadi. Salah satunya disebabkan pada masa tu kalau minum arak, of course lah kita tak boleh fikir dengan waras, tak tahu apa yang jadi, cari pintu pun dah tak jumpa dah. So sebab itulah salah satu sebab kenapa agama kita melarang kita meminum arak. And Nina harap dengan perkongsian Nina hari ni dapatlah korang dapat sedikit info tentang apa yang terjadi dekat Jenkins, dan Nina harap korang suka dengan video Nina. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Korang juga boleh follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.